Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru-baru ni aku ada buat satu undian dekat YouTube channel aku. Aku minta pendapat follower aku, nak tanya video apa yang anda nak aku buat pada minggu ni. So nampaknya memang banyak orang request pasal tutorial jigging. And sebelum ni pun aku release video-video lain, aku ada tengok juga komen-komen daripada follower yang komen minta tolong buat tutorial pasal jigging. So kali ni aku akan cuba cover sepenuhnya pasal jigging. So aku harap video ni dapat membantu anda untuk maybe yang baru nak start jigging ataupun yang dah bermain jigging tapi cuba nak tengok dekat mana yang tak kenal ke atau macam mana ke. So aku akan cuba kali ni. So kita akan teruskan video ni untuk tutorial jigging. Okay, so first kali kita kena tengok reel macam mana kita nak pakai. So untuk jigging ni dia ada dua, sama ada kita nak pakai BC ataupun spinning. So dua-dua ni pun ada kelebihan dan sedikit kekurangan, ikut game masing-masing lah. So BC dia punya benefit macam mana ataupun spinning dia punya benefit macam mana. Kalau dulu lah masa aku first start jigging, masa dulu biasa selalu pakai spinning. Kebanyakannya orang memang suka pakai spinning. Lepas tu aku ada juga terdengar satu istilah, orang cakap bila dah kena BC dia dah tak syok pakai spinning. So sebenarnya dua-dua okey boleh pakai, cuma dia ada kelebihan sedikit dalam setiap jenis reel lah. Macam spinning dia ada kelebihan dia sendiri, macam BC dia ada kelebihan dia sendiri. So dekat sini aku suggest better ada dua-dua, BC dan juga spinning, mengikut keadaan jigging yang kita nak main tu. Contoh seperti fast jigging ke ataupun slow jigging ke ataupun micro jigging ke. So dia ada kelebihan tersendiri dan ia juga bergantung kepada macam mana anda dah biasa guna. Contoh kalau macam setengah orang guna fast jigging guna BC, dia dah selesa macam tu. Ada setengah orang pula dia selesa guna spinning, tapi bila dia guna BC dia jadi tak selesa. Yang tu bergantung kepada anda punya kebiasaan, skill macam mana pun. Tapi kalau contoh anda nak berubah daripada spinning ke BC ke, dia perlu ambil masa sikit untuk biasa. Especially macam BC ada yang tak ada line guide yang susun automatic susun tali tu, and ada juga yang free. So kita kena manual susun tali. So dekat situ aku just nak explain perbezaan guna spinning and jigging. So yang penting ikut keselesaan anda, sama ada guna spinning ataupun jigging. Tapi ada setengah jigging yang aku cadangkan guna BC, ada setengah yang aku cadangkan guna dua-dua pun boleh. So kita akan cuba cover, kita explain dalam video kali ni. Okey, topik kedua yang kita nak cover adalah gear ratio pada reel. So dekat sini kita ada dua jenis reel, BC dan juga spinning. Tapi macam mana kita nak pilih gear ratio depend kepada game yang kita nak main. Okey, so sebagai contoh daripada jenama Shimano, yang ni mudah untuk kita faham lah. Shimano dia ada 3 jenis gear ratio, iaitu PG, power gear, HG, high gear dan juga XG, extreme gear. So PG ni dia punya gear ratio adalah yang paling rendah, sebagai contoh 451, dan HG dia punya gear ratio lebih tinggi daripada PG, sebagai contoh 621, dan XG dia punya gear ratio lagi tinggi berbanding dengan HG, sebagai contoh 721 lah, kita ambil contoh. So bergantung kepada game jigging yang kita nak main. Contoh kalau jigging yang slow action,
kita nak main dia secara lembut ataupun kita nak main berdasarkan jig tu dari dasar, kita nak action dia jig naik lembut, aku cadangkan guna gear ratio yang lebih rendah seperti PG. Manakala HG dia punya action jig tu lebih fast berbanding dengan PG. So yang ni kita juga boleh bermain slow dan juga medium fast dan juga fast. So contoh kalau macam slow ni, contoh kalau kita nak main slow jigging menggunakan BC, contoh menggunakan spinning, so dia boleh bermain action jig tu dengan slow. Manakala HG dia lebih fast, tapi dia juga boleh cover dua-dua arah. Manakala XG extreme gear dia sesuai kalau betul-betul kita nak fokus pasal fast jigging saja. Sebab kalau kita buat slow, dia action dia lebih laju berbanding kalau dengan PG. So kalau nak guna untuk fast jigging, XG adalah lebih sesuai. Manakala HG dia boleh bermain speed jigging dan juga slow jigging juga. Manakala PG dia punya action jig tu adalah paling slow untuk kita bermain. Berbanding dengan BC reel, BC reel ni dia lain sikit. Walaupun dia ada juga yang HG, dia ada juga PG, tapi dia punya torque lebih tinggi berbanding dengan reel spinning. Sebagai contoh lah, aku bagi contoh, okay, kalau anda ada dua-dua mesin and cuba sediakan ladung contoh yang berat dalam 1 kilo atau 2 kilo, bila anda lepas, boleh tak anda karau mesin tanpa lifting rod? Maksud aku, okay, compare dua-dua reel ni, yang mana lagi mudah untuk anda lifting pemberat dalam 1 kilo 2 kilo? Kalau guna spinning, dia memang tak boleh, agak susah lah. So dia, kalau kita main dengan ikan, kita perlukan bantuan rod untuk push up sambil pusing, push up sambil pusing. Yang tu untuk spinning. Tapi kalau BC, tanpa perlu push up rod pun anda boleh karau dia naik dengan senang. Dia sebab dia secara teori sains, dia punya kedudukan gear tu. Kalau BC dia direct, kita pusing tu, yang kita pusing ni dia direct dengan gear kepada beban yang masuk. Manakala spinning ni dia ada pemindahan daya, pemindahan force lah. Contoh yang kita kayuh ni, dia punya force adalah di sini. Dia punya force yang kita pusing tu, sebab dia bergantung kepada apa yang kita karau ni. Tapi dia ada gear pemindahan untuk pusing ke sini. So dia tak dapat direct torque. So itu perbezaan antara gear ratio BC dengan spinning. So kalau untuk spinning, untuk BC, okay, macam ni aku pakai Shimano Grappler saiz 301 HG. So walaupun dia HG fast, tapi aku boleh force ikan tanpa up dia punya rod. And then aku nak guna jig yang berat pun tak ada masalah, dia rasa smooth. Sebab tu aku bagi tahu tadi, BC dia ada kelebihan dia sendiri dan spinning dia ada kekurangan sedikit compare dengan BC. Tapi spinning pula kelebihan dia, kalau kita nak baling macam mana pun, kita tak ada masalah untuk backlash tali berbelit. Sebab dia punya spool statik dekat situ. Okay, dia punya spool statik kat situ, tali keluar macam mana pun dia tetap statik dekat situ. Manakala BC pula, bila kita free spool, dia bergerak. So yang ni secara common lah. Kalau kita tersilap setting baling ke macam mana, kita takut risiko tali jadi bihun lah. Yang tu pula kekurangan kepada BC ni. Okay, jadi untuk pemilihan gear ratio, benda ni bergantung kepada teknik jigging yang anda nak main lah. Kalau untuk fast jigging, aku cadangkan guna gear ratio yang tinggi sebab dia ada benefit lah, dia lebih laju. Tetapi untuk kita nak ambil faktor fast jigging, kita saja bukan tengok kepada gear ratio saja. Contoh macam HG, dia punya gear ratio 621. Aku ambil contoh sebagai yang tu lah.
compare dengan reel, kita ambil contoh ada 2 reel lah. Yang ni reel A dia punya gear ratio 6:1, manakala reel B dia punya ratio 5:1 sebagai contoh. Okey, kalau kita tengok gear ratio 6:1 dia lagi laju, betul tak? Tapi kita kena tengok faktor lain seperti dia punya spool size. Yang paling ketara adalah spool size lah. So ada setengah reel dia punya spec dia ada tulis berapa cm per reel in. Maksudnya contoh reel A tadi 6:1 kan. Maksudnya bila aku karau satu pusingan, spool ni 6 kali dia pusing. Tapi berapa cm tali masuk? Sebagai contoh, yang reel A ni tadi 6:1, sekali pusingan dia reel in 80 cm punya panjang tali. Manakala 5:1 ni sekali dia pusing, kita sebagai bagi contoh secara yang lebih jelas, dia punya spool lebih besar, sekali pusing dia masuk 90 cm. So yang mana lagi laju sebenarnya? 5:1 ni lagi laju. Tapi mungkin dia punya spool lagi besar, yang ni spool lagi kecil. Walaupun yang ni sekali pusingan dia punya spool pusing 6 kali, yang ni 5 kali. Tapi yang ni 90 cm masuk, tapi yang ni 80 cm masuk. So yang ni masuk lagi laju. So bila kita jigging laju, yang ni sebenarnya lagi laju. So selain daripada gear ratio tu, kita kena tengok dia berkait rapat dengan berapa cm tali masuk. Dekat reel yang aku tengok, reel Shimano dia ada tulis berapa cm per reel in. Anda boleh refer benda tu dekat kotak ataupun website setiap brand yang anda nak tengok tu. Okey, jadi untuk pemilihan jigging menggunakan reel BC pula, dia ada 2 jenis lah untuk jigging. Dia contoh yang ni adalah jenis low profile, and satu lagi dia jenis round. So tak kisah, yang tu ikut yang mana anda selesa, sama ada round ataupun jenis low profile macam ni. Tapi yang berbeza ketaranya di mana reel BC ni dia ada yang line guide, yang automatic susun tali, and satu lagi dia ada free yang kita automatic, kita kena manual susun tali dengan menggunakan jari. So benda ni bergantung kepada game yang anda nak main lah. Kalau ikutkan macam Shimano, dia cipta reel yang ada guide dengan tak ada guide. Dia bagi tahu yang ada guide ni, kalau kita fight dengan ikan yang memang sangat besar, dia ada risiko di mana tali tu boleh force bagi patah benda tu. Sebab tu kalau heavy game kebanyakannya guna reel BC yang jenis round yang tanpa line guide. So kita perlu manual susun. So tapi aku suka guna yang line guide, yang ada line guide ni sebab mudah lah. And perairan kita dekat Malaysia, especially di Semenanjung yang dimana selalu aku kerapi, aku tak perlukan kebanyakannya kat sini ikan tak ada lah heavy sangat sampai 40 kilo, 50 kilo yang boleh membuatkan line guide ni patah. Kecuali kalau anda main dekat deep sea, contoh dekat perairan yang betul-betul dalam 200 meter, 300 meter. Lepas tu ikan pula memang saiz mega-mega, puluhan kilo, cecah sampai 60 kilo apa semua. Yang tu aku cadangkan guna yang tak ada line guide sebab risiko takut mungkin boleh patah lah, seperti yang developer tu cakap. Tapi game tempat yang selalu aku main tu, guna yang ada line guide ni memang dah cukup dengan apa yang aku nak guna untuk game aku yang aku main. Okey, satu lagi, especially aku banyak main slow jigging. So dekat sini aku nak share tip untuk bermain slow jigging di perairan kita ni, yang di mana ikan tak adalah terlalu mega sangat, ataupun air laut tak adalah terlalu dalam sangat sampai ratusan meter. Okey, dekat sini aku suka reel BC yang ada clutch. So ada clutch ni, yang clutch yang senang ditekan oleh jari. Contohnya seperti bila aku main, aku hanya menggunakan tangan yang sama untuk free dia punya spool. And satu lagi yang tu kebanyakan yang contoh macam Shimano Ocean Jigger, kalau anda nak free dia punya spool, anda perlu petik. Ada satu lagi dia punya device dekat sini untuk free spool. Aku lebih selesa guna macam ni sebab senang. Kalau aku main slow jigging, maksudnya bila jig tu dah sentuh ke lantai, aku up 2-3 kali, aku senang untuk release. Up 2-3 kali, senang untuk release. Kalau berbanding yang tadi tu, aku up 2-3 kali, aku perlukan tangan ni untuk petik, release,
karau sekali lagi, petik, release. So aku guna yang senang, ada kelas di sini, memudahkan aku punya jigging. So yang ni memang sangat penting untuk kalau anda nak bermain slow jigging. Slow jigging aku cadangkan guna reel jenis BC sebab dia mudah. Manakala kalau slow jigging guna spinning, bukan tak boleh, dia boleh, cuma dia berat sikit lah. First yang tadi aku explain pasal torque gear ratio tu, di mana anda nak hinjut dia punya jig berat tu susah sikit. And then bila anda nak main, bila karau 2-3 kali nak lepas, kalau guna spinning, dia ada banyak sikit aktiviti yang anda perlu buat. Pusing-pusing anda nak kena buka spool, release, tutup balik. Pusing-pusing nak kena buka spool, release, tutup balik. So benda ni jadi lambat sikit lah, ada delay sikit lah. Tapi kalau guna BC yang special, ada kelas dekat sini, senang untuk aku karau, release, karau, release. So yang ni sangat membantu ketika aku bermain, especially slow jigging. Okey, topik seterusnya pasal size reel. Size reel ni sebenarnya bergantung kepada tali yang anda nak gunakan, berapakah poundage yang anda nak gunakan dan berapa meter yang anda nak gunakan. So dua faktor tu menentukan size reel yang anda nak gunakan. Sebagai contoh, reel Shimano ni aku nak menggunakan tali PE3 dan panjang dalam 300 meter, sebab dalam faktor lain aku perlukan dua benda tu, PE3 dan juga 300 meter. So aku pilih Shimano size 9000 yang boleh memuatkan PE3 dan 300 meter. So yang ni bergantung kepada game. Contoh macam anda nak main game jigging yang light jig, so tali berapa meter yang anda perlu, contoh 200 meter, atau dan juga poundage berapa yang anda perlu, contoh PE 1.5 ataupun PE 2, yang tu akan menentukan size reel yang anda nak guna semasa jigging. Okey, jadi untuk pemilihan tali pula, yang tu bergantung kepada tempat yang anda nak main lah. Contoh kita ambil faktor berapa kedalaman tempat tu, yang tu akan menentukan panjang tali yang kita nak guna ataupun berapa poundage. Sebagai contoh, tempat yang aku nak jigging ni kedalaman dia 50 meter. So at least busuk-busuk aku perlukan dalam 200 meter, di mana 50 meter memang dah release untuk kita lepaskan jig, ataupun mungkin daripada 50 meter tu air laju, dia menghanyutkan lagi sampai keluar 80 meter. So aku ada balance lagi 120 meter untuk fight dengan ikan sekiranya jig tu kena dengan ikan lah. So pemilihan tali bergantung kepada tempat yang anda nak main, and then berapa poundage yang anda nak guna tu, yang tu kena setting betul-betul pasal drag. Aku ada buat video pasal explain pasal drag baru-baru ni, anda boleh tengok, aku letakkan shortcut di sini. So dekat situ boleh bagi idea sikit macam mana tali yang kita nak guna, and setting dekat reel dengan jigging yang kita nak main tu. Okey, selepas kita dah pilih reel dan juga tali yang kita nak guna, seterusnya kita akan pilih rod yang kita nak guna semasa jigging. So kebanyakan tali jigging ni dia akan label PE lah, PE1, PE2, PE3 ataupun PE1 ke PE3. Okey, yang tu dia labelkan sebagai tali PE. Rod ni contoh macam rod PE1, dia sesuai guna untuk tali yang menggunakan PE1. Kalau macam PE1 ke 3, yang tu sesuai untuk menggunakan reel yang diisi tali PE1 ke PE3. Yang tu bergantung kepada reel dan juga tali yang anda dah pilih tadi tu. So rod mestilah sesuai dengan tali PE yang dilabelkan pada rod itu. Okey, selepas kita dah set up reel, tali dan juga rod, seterusnya yang penting tali kita tu perlu sambung kepada line leader. Baru ni ada orang tanya aku kenapa perlu line leader ni. Okey, line leader ni sebagai contoh, tali yang aku gunakan pada reel ni kebanyakan adalah braided line. So braided line ni dia memang halus, kuat, tetapi dia tidak tahan geseran. Sebagai contoh, kalau kita fight dengan ikan, bila ikan tu lari ke bahagian karang ataupun berbatu, bila tali braided ni sentuh sedikit saja bahagian tu, dia mudah putus. Sebab tu kita perlu sambung kepada line leader. At least bahagian yang panjang dekat dengan ikan tu, kalau dia lari kepada bahagian karang,
Kalau dia kena kepada line leader ni, dia kurang risiko sikit untuk putus berbanding dengan braided. Memang kalau benda tu memang sangat gasak, dia bergeser, memang tak mustahil line leader pun boleh putus. Tapi at least kita kena kurangkan risiko putus tu dengan sambung kepada line leader. So line leader kebanyakannya kita akan sambung dengan menggunakan teknik FG knot, ikatan FG knot. So FG knot ni dia punya fungsi adalah untuk sambungkan tali braided kepada line leader, dan juga ikatan dia adalah sangat smooth untuk melalui ring-ring pada rod kita ni. So sebab tu FG knot adalah ikatan yang paling sesuai untuk sambungkan line leader dan juga kepada braided line ni. So sebelum ni aku ada buat video tutorial pasal nak buat FG knot. So aku akan letakkan link dekat sini supaya anda boleh refer balik macam mana nak buat FG knot tu. And then seterusnya, berapa panjang line leader yang kita nak sambung tu. So secara mudahnya, kebanyakannya orang akan sambungkan dalam panjang 1 meter ke 2 meter. Sebab yang tu secara general lah, risiko untuk tali bergeser bila ikan bawa lari masuk batu, kawasan yang karang ke ataupun batu. So 1 ke 2 meter adalah cukup, dan aku sendiri kebanyakannya guna sepanjang 2 meter sahaja. Okey, selepas kita dah set up line leader tadi, sekarang kita akan fokus kepada benda metal yang sangat kecil ni tapi sangat penting, iaitu kili, solid ring dan juga split ring. So dekat sini ada option lah, solid ring dan juga kili. Okey, ada setengah orang suka menggunakan kili dan ada setengah orang suka menggunakan solid ring untuk disambungkan kepada line leader yang kita set up tadi. Tapi yang penting sekarang ni adalah dia punya ketebalan kili dan juga solid ring mestilah sesuai dengan split ring. Sebab aku pernah menghadapi situasi di mana masa aku pakai kili tu, dia punya ketebalan tu halus. Jadi bila disambungkan kepada split ring ni, masa fight dengan ikan, dia tak tahulah ikan tu buat macam mana, tiba-tiba kili tu terkeluar daripada split ring. So untuk pemindahan benda ni, pastikan dia punya ketebalan ring pada kili ataupun solid ring mestilah sesuai dengan size split ring yang anda nak guna ni. Make sure ia tak mudah terbuka untuk benda ni keluar. Okey, selepas tu aku nak tunjuk cara ikat line leader dengan ring yang kita nak gunakan tu. Cara yang paling kuat setakat ni tak ada masalah aku guna. Sebelum ni aku dah cuba pelbagai ikatan, ada juga yang sampai terkeluar, tercabut dia punya ikatan tu masa fight dengan ikan. So yang ni aku nak tunjuk memang sangat penting lah, supaya mengurangkan risiko anda terputus dia punya ikatan pada ring ni. Okay, first kali, okay, ini adalah line leader. Cara nak ikat dia, anda lipatkan seperti ini. Okay, lipatkan seperti ini. And then aku ambil split ring, solid ring lah. Sebab aku suka guna split ring, aku tak suka guna solid kili tu. Okay, yang lipat tadi tu, nampak tak? Masukkan ke dalam lubang ring tu, keluarkan seperti ni. Okay, and then anda lilitkan satu pusingan, masukkan ke dalam ni. Terkeluar tak? Buat sekali lagi. Okay, masukkan satu pusingan ke dalam ni. And then yang dah terkeluar tu, pusingkan balik satu tu ke dalam ring tadi, and hold ring tu, tarik.
Okey. Okey, ikatan ni antara yang terkuat pernah aku guna setakat ni. Dia memang sangat safe. Okey, bahagian lebih tadi aku akan potong. Okey. So, nampak tak? Okey, dia punya ikatan lebih kurang macam ni. So, ni antara ikatan yang kuat pernah aku guna. InsyaAllah dia takkan terkeluar. Sebab sebelum ni aku cuba ikatan macam lain kan. Tiba-tiba ikatan ni masa fight dengan ikan betul-betul dia terkeluar. Bukan dia putus, dia terkeluar. Dan benda tu akan membuatkan anda menyesal semua hidup. Okey, seterusnya, selepas anda dah pastikan leader anda sambung kepada solid ring ataupun kili. Okey, sekarang yang anda perlukan adalah split ring. Split ring ni perlu berada bersama solid ring tadi. So aku akan masukkan. So selain daripada tu, anda perlukan pelayar seperti ini . Yang aku guna ni adalah daripada Shimano. So make sure dia boleh guna untuk buka split ring. Okey. So sekarang ni aku dah sambungkan solid ring dengan split ring. Untuk apa sebenarnya? Okey. Seterusnya, assist hook sama matakai. So dekat sini untuk jigging kita boleh pakai single assist hook ataupun dual assist hook. So tak kisah. Dual assist hook dia lebih chance untuk hook up ikan. Andai kata satu hook dia dah terlucut, satu hook lagi mungkin dia boleh kena pada bahagian lain, mungkin dalam mulut ataupun badan, tepi badan ikan ke apa ke. So dia menaikkan lagi kita punya chance untuk mendapatkan ikan. Okey, so sekarang ni aku tunjuk contoh. Aku sambungkan tadi split ring tadi. Okey, so assist hook ni dia perlu ada satu lagi solid ring untuk kita sambungkan kepada split ring. Okey. Kat sini kita boleh tengok dua solid ring, satu split ring untuk sambungkan dua split ring tu. Untuk sambungkan dua solid ring tu. Okey, dekat sini aku tengok ada setengah orang dia jigging, dia tak suka guna benda ni. So dia buat leader dia sambung kepada pin kili yang boleh buka tutup tu dan terus sambung kepada assist hook. Aku tak berapa cadangkan guna cara tu sebab kili yang jenis boleh buka tutup tu banyak orang guna yang saiz kecil. Jadi bila hook up dengan ikan tarik-tarik, benda tu terkangkang. So banyak kawan aku yang jadi macam tu. Jadi aku memang 100% aku tak guna langsung kili jenis buka tutup tu. Aku lebih sukakan gunakan leader sambung kepada solid ring and then disambungkan menggunakan split ring dengan assist hook. Okey. Jadi split ring ni boleh sambungkan assist hook dan juga sambungkan dengan jig. Okey. Nampak? Ini adalah cara terbaik untuk jigging. Aku tak cadangkan gunakan kili yang jenis buka tutup tu untuk sambungkan benda ni. So aku lebih cadangkan guna split ring untuk sambungkan kili ring daripada leader
hook dan juga jig. So benda ni lebih safe. Okey. Ada orang beritahu better guna kili jenis ni sebab masa kita jigging, braided yang kita guna tu, so bila kita dah baling jig banyak kali karau, and then ada kita kadang-kadang menghadapi braided tu dia dah berpusing-pusing, berpital-pital. Tapi bila aku test, walaupun guna solid ring jenis ni, gunakan kili jenis ni, sebab dia boleh pusing kan, tapi dia still jadi braided tu still berpital-pital pusing. So sebab tu aku decide aku suka gunakan leader sambung kepada solid ring, sebab aku nak kurangkan penggunaan metal dalam set jigging aku ni. Seperti aku ada tengok dalam website slow jigging, aku lupa dah pasal website tu nama apa dah. Dia pun mencadangkan, yang ni angler daripada Jepun lah, dia pun mencadangkan kurangkan sebanyak yang mungkin metal pada sambungan kita ni untuk mendapatkan action jig yang lebih baik. And then seterusnya jig. Ok, macam ni tadi aku buat untuk light jig lah. Yang ni pun dalam 60 gram saja. Kalau untuk slow jigging, aku akan gunakan yang lebih berat, mungkin 150 gram, 200 gram. Saiz jig ni, berat jig ni bergantung kepada game kita. Contoh kalau light jig ni, kita mungkin hanya nak baling ke atas sampai ke bawah ataupun separuh, dan kita nak main fast, tarik. Manakala untuk slow jigging pula, kita pakai yang lebih berat sebab jig kita nak main action di dasar laut sahaja. Contoh kedalaman 60 meter, bila sampai bawah, kalau kita guna yang lebih ringan, mungkin dia tak boleh nak sampai ke bawah. So kita boleh baling, dia hanyut pergi jauh. Sebab tu kita perlukan jig yang lebih berat. Pastikan jig tu sampai ke bawah, dan kita main untuk mencari ikan dasar saja. Yang tu untuk slow jigging lah. Kalau untuk fast jigging, tak kisah. Tapi macam mana pun bergantung kepada arus laut semasa anda main tu. Contoh lah, macam masa jigging tu anda tengok dalam sonar, ada contoh tempat tu kedalaman 50 meter, tetapi ada ikan 20 meter daripada atas. So anda perlu guna jig test dulu. Contoh macam sekarang guna 60 gram, boleh sampai tak dekat situ? Kalau tak sampai, mungkin perlu tambah lagi 80 gram ke 100. Benda ni perlu try and error sampai dapat dia punya berat jig yang sesuai untuk anda guna untuk mancing ikan tu. Kalau slow jigging pun sama. Contoh, kalau sekarang aku jigging, aku menggunakan 150 gram sebagai contoh. Tapi bila sampai ke bawah, aku test biar dalam 2 second, tengok jig tu hanyut terlalu jauh sebab air terlalu deras. So aku terpaksa menambahkan saiz jig daripada 150 gram kepada 200 gram untuk pastikan jig tu sentiasa sampai di bawah. Ok, so untuk fast jigging, mungkin ada yang pilih jenis yang mana hujung dia mudah potong air, ataupun yang jenis benda tu subjektif lah. Anda boleh pilih try and error mana satu ikan suka ketika waktu tu. Mungkin juga anda boleh pilih dia punya colour. Waktu tu mungkin banyak ikan makan jig warna hijau ataupun warna biru. Benda tu subjektif. Yang tu nak cakap yang mana betul tak betul, itu memang tak boleh. Sebab anda perlu try masa jigging tu, tengok ikan suka makan yang jig macam mana. Ok, jadi sekiranya anda masih ada soalan berkenaan setup-setup ni, anda boleh tinggalkan komen di bawah dan aku akan cuba menjawab soalan-soalan daripada anda itu. Ok, jadi setakat ni saja video aku kali ini. Aku harap video ni dapat memberi manfaat kepada anda, kepada yang baru nak start jigging ataupun memang dah experience jigging. Aku harap ada info-info yang anda boleh dapat daripada video ini. Ok, jadi kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.